Okay, bersama saya Dia Mamat Nur. Saya sekarang ni masih lagi berada di KL Pack. Sekarang ni kita akan menemui rumah kerja Datuk Farida American. Orang kuat atau tulang belakang KL Pack ni. Apa kata kita bersama dengan diorang. Jom. Okay, hai. Okay, baiklah. Sekarang ni kita bersama dengan Anne. Anne ni dia pengurus pemasaran dan promosi di KL Pack ni. Okay, Anne. Saya nak tanya bagaimana cara, ceritakanlah bagaimana bekerja di bawah Datuk Farida American ni. Bagaimana rasanya? Ceritakan. Datuk Farida American seorang yang workaholic, dia kuat bekerja. At the same time, dia seorang yang sangat kelakar, funny person. Oleh kerana dia punyai banyak pengalaman, sebab sebelum ni dia seorang guru, so sehingga sekarang dia seperti seorang guru untuk kami. Dia sentiasa mengajar bagaimana untuk bekerja dengan teratur. Dia seorang yang sangat menjaga orang kata tak boleh lewat, and then disiplin tu yang penting. And then oleh kerana itu kami pun akan terikut dengan cara kerja dia yang sungguh konsisten dan teratur. Disiplin tu yang penting, sebab kami faham kerana dia mahu performing arts ini sesuatu yang perlu diketengahkan, maksudnya perlu orang kata perlu diletakkan di mata dunia. Sebab itu dia tidak mahu benda ini orang kata main cincai-cincai sahaja kan. Orang kata kerja tak sudah and all those things, dia tidak boleh. Okay, basically ni seronok lah, banyak pengalaman lah bekerja di bawah Datuk Farida ni. Sangat seronok, dia sangat seronok sebab hari-hari kita akan belajar benda yang baru. Walaupun kita, dan dia seorang yang kalau tak tahu, you tanya dia dan dia akan sedia menjawab, dan dia akan explain, dia akan terangkan kepada you bagaimana untuk lakukan benda ni, sesuatu benda itu. Dia memang tak tidak lokek dengan pengalaman, tidak lokek dengan ilmu yang dia ada. Dia seboleh mungkin untuk berikan ilmu yang sebanyak mungkin kepada kami. Mungkin bagi dia, kami adalah the next generation yang patut dan perlu kami bawa ke hadapan lagi performing arts ini. Oleh itu dia seorang yang selektif. Tak semua orang yang macam, maksud saya, siapa yang dapat bekerja dengan dia sangat, orang kata sangat beruntung kerana dia sangat selektif orangnya. Bila selektif, dia juga seorang penuh perfectionist yang penuh dengan kesempurnaan. Oleh itu kami pun bukannya takut, cuma maksud saya kami kena harus follow prosedur itu supaya benda tu tak cincai lah. Alright. Okay, terima kasih Anne. Okay, kita kembali kepada Syarul dan Aisyah. Kembali mengikuti ruangan Jurnal Icon. Ya, Aisyah ya? Ya, betul. Bersama dengan Datuk Farida American. Berlokasikan Birmingham City. Hai Mai. Dia datang kerja sini. Bila-bila nak akan berehat-rehat di tempat-tempat yang cantik-cantik tu untuk mendapatkan inspirasi. Betul, kita mesti ini terbuka untuk orang siapa-siapa nak datang boleh. Ya, tak payah dapat permission apa semua. Boleh datang, nak baca buku ke, nak tulis ke, nak dapat inspiration bagaimanapun, bagi makan ikan sana pun boleh. Boleh jadi cameraman. Boleh. Boleh jual tiket. Okey. Boleh jadi usher, boleh jual program. Jadi banyak kerja ada kat sini. Jadi tempat saya pun boleh. Okey Datuk, kita tarik balik. Kita nak bercerita pasal Datuk sekarang ni, bukan pasal kerja yang ada kat sini. Bagaimana Datuk Farida American bermula? Bagaimana Datuk dibesarkan di dalam sebuah keluarga? Saya dibesarkan seperti juga orang lain. Saya pergi sekolah di St. George's Girls School di Pulau Pinang. Tapi sewaktu saya pergi sekolah tu agaknya lain sedikit daripada sekolah-sekolah sekarang. Sebab masa saya di sekolah tu, pelajaran kami ada cenderungnya termasuk literature, the arts, debate, poetry, lakonan-lakonan atas pentas dan sebagainya. Jadi daripada sekolah saya dah bermula dalam keadaan seperti ini, dan memang pun saya gemar sekali untuk berdiri di atas pentas, bercakap-cakap. Saya memang seorang talkative dan sebagainya. Saya bukannya science student, bukannya nak menjadi seorang doktor ke dentist ke vet ke. Jadi daripada, dan juga arwah bapa saya juga menjadi seorang guru.
di Penang Preschool. Dan dia sebagai seorang guru literature. Dan selalunya kami datang balik daripada sekolah, balik daripada kerja, kami semua bercakap, berbincang tentang apa-apa yang diajar di sekolah dan sebagainya. Tapi tidak juga terlintas pada saya bahawa saya akan menjadi seorang yang terlibat sepenuh masa dalam seni lakonan. Sebab saya punya keinginan adalah untuk menjadi seorang guru seperti bapa saya. Dan saya juga menjadi seorang guru. Saya pergi ke Kota Baru Teachers Training College. Tidak pergi Universiti Malaya ke Teachers College, Kota Baru Teachers Training College. Dan selepas itu juga belajar di Penang Day Training Center. Dan selepas 3 tahun di college, saya datang ke Kuala Lumpur untuk mengajar. Tapi sewaktu saya bermula di Kuala Lumpur tu, saya juga terlibat dengan radio Malaya, Radio Malaysia. RTM. Tak ada radio station yang lain. Masa itu. Dan selepas radio, saya juga terlibat dengan TV. Masa TV bermula tahun 63. Dan lepas tu saya mengajar selama 5 tahun. Dan oleh sebab tarikan daripada radio dan TV ini begitu menarik sekali, begitu strong, begitu, memang seronok betul jadi seorang broadcaster. Betul. Jadi saya berhenti menjadi guru dan saya masuk radio sebagai freelancer sampai tahun 69. Kemudian itu saya bekerja di syarikat pengiklanan, advertising agency yang bernama Ogilvy, Ogilvy and Mather. Sampai sekarang saya bekerja dengan company itu sampai 40 lebih tahun dah. Ya. Jadi bagaimana teater itu datang dalam kehidupan saya ialah secara sambilan sahaja. Semasa saya menjadi seorang guru, saya menjadi broadcaster, saya bekerja di advertising, saya telah membuat teater. Dan saya membuat teater oleh sebab kawan-kawan, sahabat-sahabat pada masa itu yang bekerja di Radio Malaysia juga orang-orang yang bijak pandai dalam seni teater, seni persembahan. Orang-orang seperti Christian Jade, seperti John Machado, seperti Kedah, seperti Rahim Razali dan sebagainya. Semuanya orang kira dia orang seni. Dengan tidak sengaja dia jadi broadcaster juga menjadi terlibat dengan seni. So itulah tarikannya. Jadi saya menjadilah seorang pelakon sampai pertengahan tahun 80-an, di mana saya berkenalan dengan Joe, dan selepas itu kami membuatkan The Actors Studio sebagai satu syarikat. Dan daripada The Actors Studio itu penglibatan kami lebih berkembang, lebih menjadi profesional. Jadi bukan saja kami nak membuat teater itu secara sambilan saja, kami ingin membuat teater itu secara ongoing. Betul. Consistent, ongoing throughout the year, tidak ada terhenti-henti dan consistent. Betul. So kami buatkan The Actors Studio pada tahun 89. Dan kemudian itu kami dirikan The Actors Studio Theatre di Plaza Putra pada tahun 95. Jadi pada waktu itu saya dah tahu bahawa tarikan saya kepada seni persembahan ini amatnya kuat, oleh sebab Joe juga seorang seni yang dapat training daripada Australia, NIDA. Jadi memang gabungan itu menjadi gabungan yang mantap. Mantap. Dan saya membuat teater secara experience. Dia membuat teater secara orang yang terpelajar. So we learn from one another. Kami belajar daripada dia belajar daripada saya belajar daripada dia, tapi lebih saya belajar daripada dia lah, sebab dia yang lebih handal kan. Jadi kami buat The Actors Studio at Plaza Putra, kemudian itu The Actors Studio at Bangsa Shopping Centre, kemudian itu The Actors Studio Green Hall di Pulau Pinang, kemudian itu di KLPAC, dan kemudian itu The Actors Studio at Lot 10
Banyak Dan kemudian itu Penang Pack. Ah. Dan kami masih belum berhenti lagi. Kami masih lagi mencari tempat-tempat dan juga gabungan-gabungan dengan sesiapa yang ingin mendirikan tempat-tempat seni persembahan, teater untuk mengadakan teater. Itu dia mula-mula sebagai sambilan apabila bertemu dengan cinta hatinya yang seorang pencinta teater secara terus profesional lebih mekar gitu. terus lebih mekar. Ya, Syara mungkin ada yang tanya. Okey Datuk, kalau Datuk tadi dah cakap teater dekat Malaysia khususnya yang berkisar kepada aktor studio kan. Datuk sendiri lihat bagaimana teater di Malaysia ni sendiri. Adakah dia berkembang teater di perkembangan Malaysia? Puncuk ke? Tak. Memang ada perkembangannya tetapi tidak mendapat sokongan. Sambutan daripada audience. Memang ada, kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Sokongan penaja maksudnya? Sokongan daripada orang-orang yang tertentu, daripada pihak kerajaan yang sangat-sangat important, daripada corporate ada dan juga tak cukup, ya. Daripada pihak kerajaan pun ada tapi tidak mencukupi. Jadi ini semua amat penting kalau kita nak membuatkan Malaysia ini satu tempat di mana kami boleh berasa bangga dengan seni tempatan. Dan kalau orang tanya datang ke Malaysia nak tengok apa yang ada boleh kami tengok. So we can say teater. Teater ada, di mana-mana pun ada teater. Di curug-curug mana pun ada teater, di bandar-bandar mana pun ada teater. Ini sepatutnya yang kita work towards, ini yang patutnya kita cuba untuk mendapati untuk Malaysia. Tapi memang jauh sangat oleh sebab sokongan tadi yang saya sebutkan itu tidak mencukupi. Sokongan untuk mendapatkan talent memang ada. Ya, betul. Sebab di college, di universiti dah ada faculty yang train orang untuk dalam seni persembahan. Betul. Tapi selepas mereka dah graduate, apa yang akan mereka buat oleh sebab tidak ada infrastruktur yang betul-betul diaturkan. Maka mereka end up jadi kerja lain. Jadi dia end up mendapat kerja lain. I mean, kami telah mendengar macam-macam cerita, tapi ini tak sepatutnya terjadi. Sebab kalau kita belanjakan duit untuk nak educatekan our young dengan pelajaran seni, kami juga mesti menyediakan infrastruktur supaya mereka itu diserapkan betul-betul untuk menjalankan apa yang dipelajari. Betul. Kan? Betul. Macam broadcasting juga. Jadi sekarang ni dah banyak broadcasting punya houses kan. Ada macam-macam station dan juga ada YouTube dan sebagainya. So there is great development. Tapi dalam seni persembahan tidak langsung mencukupi. Itu dia. Tidak. Okey. Pada suatu ketika Datuk Freddy mereka ada menyatakan bahawa teater luar lebih hebat, lebih happening daripada teater Khususnya Malaysia. Singapura. Khususnya Singapura. Jangan jawab lagi. Ya. Jawab selepas. Simpan lagi jawapannya. Selepas ini kita akan dapatkan jawapan daripada Datuk Freddy mereka. Kita akan kembali juga bersama dengan Idia kejap lagi. Kita nak kembali lagi pada dia. Asyik-asyik idea je ni. Itulah. Nak tambah. Nak saras awak. Okey, kembali selepas ini kita layan dulu apa-apa lagu ke. Lagu ke? Ya. Kalau tak apa kita berehat sekejap. Sempat awak boleh lari sekejap pergi toilet ke apa ke. Datang balik untuk tonton Channel Icon. Jangan ke mana-mana.